Cadangan kerajaan untuk meningkatkan gaji minimum kepada RM1,500 sememangnya memberi kelegaan kepada orang ramai yang menerima gaji minimum RM1,200 ketika ini. Namun pada masa yang sama, mereka berharap kerajaan dapat memastikan isu kenaikan harga barang tidak berlaku dan dapat dikawal agar kos sara hidup tidak naik selari dengan kenaikan gaji minimum. Wartawan Khadijah Faisal ada laporannya. Rata-rata orang ramai yang ditemui kru Berita Al-Hijrah di Ibu Negara siang tadi berpandangan pelaksanaan gaji minimum daripada RM1,200 kepada RM1,500 adalah langkah bijak kerana ia dapat membantu meringankan kos sara hidup rakyat ketika berdepan krisis ekonomi yang serba mencabar ketika ini. Bagi saya, kenaikan dari RM1,200 ke RM1,500 adalah satu peningkatan yang baik bagi pekerja-pekerja yang bawahan. Macam lagi-lagi pekerja-pekerja yang baru habis daripada belajar. Pandangan saya perlulah sebab gaji RM1,500 yang minimum ni sangat-sangat baik sebab sekarang ni susah nak beli barang, semua mahal. Lagi kalau nak bayar kereta pun dah RM7,800. Lagi nak beli, lagi kalau orang pakai phone bil bulan-bulan dah RM80-100. Habis kalau RM1,200 nak makan apa? Bagaimanapun, mereka juga berpandangan kenaikan gaji minimum itu tidak bermakna sekiranya kenaikan harga barangan gagal dikawal. Itu tak relevan lah. Selalu macam tu, bila kerajaan baru announce je gaji nak naik, peniaga dah naikkan harga. Sebenarnya kalau naik gaji berapa pun tak cukup sebab setiap kali naik gaji, barang akan naik. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Operasi T-Syas Food Manufacturing Sdn Bhd Syamsul Shah Sulaiman berpandangan beliau tidak menafikan bahawa kenaikan harga barang akan berlaku jika cadangan itu dilaksanakan. Ini kerana gaji pekerja merupakan sebahagian daripada kos operasi pengeluaran sesuatu produk bagi setiap syarikat. Kalau kita letak RM300 dinaikkan, dia bukan 300 begitu saja. Sedangkan ia melibatkan overtime rate, dia melibatkan EPF. So 300 tu kepada orang yang letakkan gaji basic 1,200 kepada 1,500, ia adalah 25%. And kalau kita tengok OT rate dan juga EPF, dia akan naik sehingga 30% dan this akan incurred kepada kos operasi sebenarnya. So bila kos ataupun harga produk itu naik, dia akan memberi impak kepada golongan pelanggan sendirilah, kepada pelanggan sendiri sebab pelanggan akan kena absorb benda ni. Tambahnya, kebanyakan usahawan belum bersedia dengan cadangan kerajaan tersebut kerana ia mampu memberi implikasi besar kepada usahawan, khususnya terhadap syarikat-syarikat kecil dan sederhana SME yang terkesan dengan pandemik COVID-19 dan banjir baru-baru ini. Ia sekaligus memberi impak negatif kepada aliran ekonomi negara. Justru beliau berpandangan cadangan tersebut perlu diteliti semula dan mencari alternatif lain untuk membantu pekerja dan usahawan yang terkesan. Antaranya memberi peluang kepada pekerja untuk berniaga di bawah syarikat mereka bekerja. Pada masa sama, beliau berpendapat kawalan kos bahan mentah seperti isu harga ayam, minyak masak, telur ayam dan seumpamanya adalah isu yang perlu diutamakan terlebih dahulu sekaligus dapat mengawal harga barang yang lebih stabil. Laporan Khadijah Faisal untuk Berita Al-Hijrah.